Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Apakah manusia kamu menyangka kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ketika itu belum nyata, jelas dan terang bagi Allah di kalangan hamba Allah golongan yang benar-benar berjihad, yang benar-benar bermujahadah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan di kalangan hamba Allah golongan yang benar-benar sabar dalam menghadapi segala bentuk ujian, musibah, ketetapan dan perancangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, sentiasa dan selamanya selawat syukur kita rafakkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana alhamdulillah pada pagi ini Allah masih lagi kurniakan kepada kita nikmat kesihatan, masih lagi Allah pinjamkan kepada kita nikmat kehidupan. Dan alhamdulillah juga pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi melapangkan masa dan waktu kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita. Di kalangan ramai hamba-Nya, Allah pilih kita untuk mendapat kebaikan, sama mampu datang sembahyang subuh berjemaah, dan diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah untuk sama-sama kita berada di taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini. Kita mengharapkan sentiasa mudah-mudahannya kekuatan, kesempatan, ruang dan peluang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan untuk kita sehinggalah ke akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kesempatan bersama kita pada pagi ini, untuk pagi ini yang kebetulannya kita berada dalam bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir adalah himpunan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, susunan yang keempat, bulan yang keempat. Dan Rabi' ini merujuk kepada musim bunga. Rabiul Awal merujuk kepada permulaan musim bunga. Rabiul Akhir ataupun Rabiul Tsani, di pengakhiran musim bunga nak masuk musim buah. Dan kebetulannya keadaan sekarang. Jadi saya ingat nak kongsi cerita yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran tentang pengkhianatan Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam surah Al-Hasyr. Dan suasana sekarang pun kita tengok keadaan di Palestin. Yang ramai dah di kalangan pengkuliah kita ceramah kita cerita tentang Yahudi ini, sejarahnya macam mana. Dan bila kita tahu sejarah Yahudi bermula daripada para rasul, para nabi sebelum nabi kita lagi, sejarah Bani Israel. Bani Israel ni dia ada kaitan dengan Yahudi jugalah. Kerana istilah Yahudi ni rasanya bermula di zaman Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Allah Ibrahim AS gelarnya Abul Anbiya, bapa kepada Nabi-Nabi. Ramai di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul daripada zuriat keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Kita tahu sejarah Nabi Allah Ibrahim, sejarah yang hebat, berlaku di kota Mekah. Kerana anak dia awalnya dia kahwin dengan Siti Sarah, tak ada zuriat. Kemudian Nabi Allah Ibrahim AS berkahwin dengan Siti Hajar. Allah kurniakan Nabi Allah Ismail AS. Kemudian bila kahwin dengan Siti Hajar ada zuriat, Siti Sarah pula mengandung. Dapatlah Nabi Allah Ishaq AS. Nabi Allah Ishaq AS dia ada anak namanya Nabi Allah Yaqub AS. Ishaq Yaqub. Dan Yaqub ni lah diberikan gelaran Israel. Israel asalnya maknanya baik. Isra hamba Tuhan, hamba Tuhan.
ataupun hamba Allah merujuk kepada Tuhan. Jadi yang disebut sebagai Bani Israel, keturunan Nabi Allah Yaqub AS. Dan Nabi Allah Yaqub AS ini dia ada 12 orang anak. Sebab tu dalam Al-Quran ni kita jumpa ayat-ayat bila Allah cerita tentang Bani Israel dikaitkan dengan istilah Isna Asyara, 12. Kisah Nabi Allah Musa AS pukul tongkat ke batu. Fadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Qad alima kullu unasim masyrabahu. Allah sebut tentang angka 12. Keluar 12 mata air daripada batu yang dipukul oleh Nabi Allah Musa AS sebagai mukjizat Nabi Allah Musa AS. Dan Nabi Allah Musa AS ni juga dengan tongkat yang sama. Bila mana dia dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya. Sampai di hadapannya laut. Tak boleh nak lagi. Belakang musuh, depan laut. Yang kisah Yusha' bin Nun. Pembantu Nabi Allah Musa AS. Turun dalam laut. Tenggelam. Keluar. Masuk lagi tenggelam. Qala ashabu Musa inna lamudraku. Syak bin Nun tanya Nabi Allah Musa AS. Mana janji Tuhan nak bantu golongan beriman? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Allah sebut Nabi Allah Musa AS bagi tahu, kalla Tuhan tak akan mempersia-siakan kita. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Allah bersama dengan kita. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Allah Musa AS fadrib bi'asakal hajar. Fadrib bi'asakal bahr. Falaqa fakana kulli firqin kataudil azim. Tabalah lautan jadi 12 jalan. Kerana Bani Israel awal ni dia ada 12 kumpulan, kerana adik-beradik Nabi Allah Yusuf AS ada 12. Salah seorangnya namanya Yahuza. Dan dia inilah sejarah Yahudinya. Jadi cerita Bani Israel ni Allah rakam dalam Al-Quran banyak. Allah uji mereka dengan banyak ujian. Allah beri kelebihan juga kepada mereka. Dapat makanan daripada syurga. Al-manna was-salwa. Tuhan larang simpan makanan. Dia simpan juga makanan. Sehingga makanan tersebut rosak. Sehingga tiba zaman Nabi kita, Nabi sebut, kalaulah bukan kerana pengkhianatan Bani Israel dulu, ataupun Yahudi dulu, pasti makanan ni tak rosak. Hari ni makanan akan rosak bila dibiarkan. Tak disimpan dalam peti ais ke, tak dikeringkan, dia akan rosak. Kenapa? Kerana sejarah dia berlaku di zaman Bani Israel dulu lagi. Kalau bukan kerana tu Nabi kata makanan ni tak akan rosak walau tak disimpan. Nabi sebut. Jadi cara dia banyak. Allah suruh sembelih lembu. Cerita zaman Nabi Allah Musa. Wa iz qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Dia ingat perintah itu satu gurauan, satu perkara yang main-main. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Allah Musa ingatkan mereka supaya mereka buat itu perintah Allah. Nabi Allah Musa minta perlindungan daripada Allah. Perlindungan dengan Allah daripada golongan yang jahil. Merujuk kepada kisah Bani Israel kerana degil. Suruh sembelih lembu, patutnya perintah itu mudah sembelih je. Tapi macam-macam dipersoalkan. Itu semua berkait dengan cerita Bani Israel banyak. Allah suruh masuk Baitul Maqdis dulu. Nah. Allah suruh masuk dalam keadaan waqalu hittatun narfiq lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum. Fa anzalna 'ala allazina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Allah suruh sebut hittah. Hittah ni keampunan. Dia sebut apa? Dia sebut hittah. Hittah ni gaduh. Dia main satu-satu perintah Allah. Tu cerita Bani Israel. Jadi sehingga tiba di zaman Nabi SAW, kisah pengasuran Yahudi ni, di zaman Nabi ni, daripada Madinah ni, jadi sebelum berlaku peristiwa tersebut, sejarah para Nabi dan para Rasul menunjukkan betapa degilnya kelompok ini. Angkuh. Tuhan larang, nak tangkap ikan satu, dia tangkap juga. Yang kisah Allah sebut. Nah, Fisab fakulna lahum kunu kiradatan khasi. Dia ubah rupa mereka. Ada sebahagian ulama tafsir kata perangai mereka menjadi kera. Ada sebahagiannya menjadi khizir. Itu keadaan itu sejarah.
Tiba zaman Nabi kita, Yahudi ni walaupun bukan tempat asal dia Madinah, tapi dia hijrah. Sebahagian masanya berada di bumi Syam. Mereka hijrah ke Madinah menanti dan menunggu Nabi akhir zaman. Dibaca dalam Taurat, Allah bagi tahu Rasul Nabi akhir zaman akan berhijrah ke satu tempat yang banyak batu warna hitam dan banyak pohon tamar. Dia kaji dan kaji tempat tersebut adalah Yathrib ataupun At-Taibah. Ini nama Madinah dulu. Tinggal kampung halaman, tinggal tanah air menanti dan menunggu Nabi akhir zaman. Begitu sekali semangat Yahudi. Tapi Rasul akhir zaman ni Allah tak pilih daripada keturunan Bani Israel, daripada Yahudi tak. Daripada keturunan Nabi Allah Ismail AS. Nabi Allah Ishak tadi, Nabi Allah Yaqub tadi, yang tu Bani Israel. Tapi Nabi kita SAW daripada nasab keturunan Nabi Allah Ismail AS. Yang ni yang menjadikan Yahudi ni, dia tak ikut Nabi. Sebab dia rasa kemuliaan itu tidak ada kepada bangsa Arab. Kemuliaan hanya ada pada bangsa Yahudi. Dan tak ada agama yang macam Yahudi, agama dan bangsa Yahudi. Yang boleh menganut agama Yahudinya hanya manusia yang berbangsa Yahudi. Dia merasakan bangsa dia paling mulia. Sebab tu tak ada istilah Yahudinisasi, tak ada. Kristianisasi ada. Orang Kristian ni dia dakwah, kumpulan lain, manusia lain menganut agama dia. Tapi Yahudi tidak. Hanya bangsa dia sahaja. Sebab tu kita baca secara Palestin ni, awalnya 1917 lagi, deklarasi Balfour. Balfour ni seorang tokoh daripada kelompok dia lah. Mengadakan, dia mengadakan perbincangan nak supaya Yahudi seluruh dunia ni kembali ke, disebut sebagai Ardul Mi'ah. Tanah yang dijanjikan. Dia percaya kononnya itu tanah Al-Aqsa itu atau Al-Quds itu tanah yang Tuhan janjikan untuk dia. Walaupun dalam sejarahnya dia tak layak dah untuk berada di bumi tersebut kerana pengkhianatan yang mereka buat. Kalau mereka nak juga berada di situ, mereka kena peluk Islam. Pilih Islam. Jadi kepercayaan ni macam tu. Sebab tu akhirnya daripada seluruh dunia mereka berhimpun di situ. Dan dia pilih Yahudi ni mesti solid Yahudi. Mak ayah Yahudi, anak Yahudi. Okay, baru boleh masuk. Tapi kalau Yahudi yang kahwin campur, Yahudi kahwin dengan orang-orang Eropah yang bukan berbangsa Yahudi. Bukan bangsa Yahudi. Yahudi ni satu bangsa. Maka dia tak terima. Ada Yahudi yang kahwin dengan orang Afrika. Jadi bila keluar anak ni, kulitnya gelap sikit. Dia tolak, dia kata Yahudi ni kulitnya cerah. Tiba-tiba datang yang kulitnya gelap, dia tolak. Ada perkahwinan campur berlaku. Ni dia jaga sampai tahap ni. Yahudi. Mesti keturunannya solid Yahudi. Jadi dia tak akan dakwah. Dia tak akan tarik orang kepada agama. Dia tak. Kerana dia merasakan agama dia dan bangsa dia yang paling mulia. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah kata Yahudi dan Nasara ini, Nasara pun sama juga, kesombongan hampir sama. Tapi Yahudi lebih hebat. Sebab saya sebut tadi tak ada istilah Yahudinisasi tadi. Kristianisasi ada, masih lagi diajak orang kepada agama dia. Yang menjadi penganut agama Kristian ini pun berbagai bangsa. Di zaman kita ini, sebahagian orang Cina, berbangsa Cina. Bangsanya Cina. Tapi agamanya Kristian. Yang ramai hari ini dalam negara kita ni, Kristian evangelis. Ini di antara yang keras lah. Dakwah dia kuat. Mengajak menarik manusia kepada agama dia. Tapi bangsa berbagai. Islam sama juga. Islam yang agama. Yang menjadi penganut kepada Islam ini berbagai bangsa. Bahkan di zaman Nabi pun lagi. Ada sahabat Nabi yang berbahasa Parsi, Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi yang berbahasa Rum, Syuhaib Ar-Rumi. Ada sahabat Nabi yang berbangsa Afrika, orang Habsyah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi berbagai bangsa yang menganut Islam. Tapi Yahudi ni tak. Dia bangsa dan agama sekali. Agama Yahudi dan bangsa-bangsa Yahudi. Itu sejarah dia. Sebab tu, kalau kita tahu sejarah ini, kita tak boleh. Isu Palestin dia bukan berkait dengan tanah air semata-mata. Dia berkait dengan agama juga. Bumi Al-Quds ini menjadi rebutan kepada 3 agama. Dan dalam sejarah ini juga, pernah di zaman yang terakhir Khalifah Islam,
Zaman Uthmaniyah. Tokoh-tokoh Yahudi ni datang jumpa Sultan Abdul Hamid. Dia sultan yang terakhir khilafah Islam Uthmaniyah. Yang jatuhnya pada tahun 1924. Habis khilafah Islam 1924. Tokoh Yahudi ni datang minta nak beli. Bawa ribuan wang emas, kepingan wang emas, nak beli daripada Sultan Abdul Hamid. Nak beli bumi Palestin. Kerana Al-Quds. Kerana Baitul Maqdis. Sultan Abdul Hamid tolak. Dia kata bumi ini direbut dengan darah. Dengan jiwa para syuhada. Dia tak akan jual walaupun sejengkal, walaupun seinci. Itu tekad, itu ketegasan Sultan Abdul Hamid. Sultan terakhir di zaman khilafah Islam. Tapi akhirnya, pakatan yang dibuat, kelompok Inggeris, British dan sebagainya, sehingga akhirnya jatuh khilafah Islam 1924. 24 tahun selepasnya, 1948, tertegaknya negara haram Israel di atas bumi umat Islam, bumi Palestin. Dan tahun tersebut tahun syahidnya Imam Sa'ad Al-Banna rahimahullah, 1948. Itu sejarah penubuhan negara Israel. Dan kita sebenarnya para ulama kata jangan sebut negara Israel. Kalau nak sebut juga negara haram Israel. Atau yang paling tepat negara Palestin Al-Muhtallah. Negara Palestin yang dijajah. Supaya setiap di kalangan umat Islam ni ada kesedaran, sedar tentang betapa Israel ini tak ada negara dan bumi umat Islam Palestin itu dirampas, dijajah secara zalim. Dan perjuangan mereka sampaikanlah ke hari ini. Ni serangan ni masuk minggu yang ketiga dah. 7,000 orang lebih dah kematian. Menuju ke angka 8,000. Makin hari makin banyak, makin ramai. Keadaan makin teruk, sangat-sangat teruk. Tak adalah sejarah lah kalau ikutkan. Jadi sejarah ini pun di zaman Nabi. Pagi ni kita nak kongsi sikit lah. Cerita yang terkait dengan Yahudi ni di zaman Nabi SAW. Yahudi ni bangsa yang khianat. Bila Nabi SAW dirikan daulah Islam yang pertama di Madinah, maka ada Sahifah Madinah, piagam Madinah, perlembagaan Madinah lah. Dan piagam Madinah, perlembagaan Madinah ini mesti dipatuhi oleh setiap yang bernaung di bawah kerajaan Islam Madinah ini. Tak kira lah dia beragama Nasara, Kristian, ataupun dia beragama Yahudi. Jadi, semua mereka terikat dengan piagam Madinah. Jadi awalnya mereka okey. Kononnya nak ikut, nak patuh. Apa yang ditemeterai bersama. Untuk taat, untuk patuh. Kalau ada musuh-musuh luar daripada Madinah, orang musyrik Mekah datang nak serang umat Islam Madinah, mereka mesti pertahankan umat Islam Madinah. Kerana mereka terikat dengan Sahifah Madinah, perjanjian Madinah. Jadi ceritanya antaranya, pengkhianatan yang pertama dibuat oleh Bani Qainuqa. Yang pertama. Kemudian dalam sejarah yang Allah cerita dalam Al-Quran ini, berlaku pada tahun yang keempat Hijrah. Dia ada 3 kabilah besar Yahudi di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. 3 ni khianat belaka, jahat belaka. Senama Yahudi jahat. Memang. Jadi ada sebahagian yang ada, walaupun ulama bincang, ada beberapa firqah lah. Kalau macam dalam Kristian, dia banyak firqah, banyak kumpulan. Ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Ortodok. Begitu juga Yahudi. Tapi yang paling jahat, yang paling ganas, Zionis. Yang berada di Palestin hari ini, kelompok Yahudi Zionis. Itu paling ganas, paling jahat. Jadi di zaman Nabi ni, kabilah-kabilah puak dia pun ada beberapa puak kumpulan. Tahun yang keempat Hijrah, Nabi SAW mengusir salah satu daripada kabilah Yahudi Bani Nadir. Dan cerita ini Allah cerita dalam surah Al-Hashr. Al-Hashr maksudnya pengusiran. Pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala bagi tahu. 2 dan 3. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husuduhum min Allah. Fa atahumullahu min haitsu lam yahtasib. Wa qazafa fi qulubihim yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin.
fa'tabiru ya ulil absar. Walaula an kataballahu alaihimul jala ala a'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Dan ayat ini Allah bagi tahu dialah yang telah mengeluarkan orang kafir di antara ahli kitab daripada kampung halaman mereka. Pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Kamu wahai umat Islam tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat. Dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberikan perlindungan kepada mereka daripada azab Allah. Maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka daripada arah yang tidak terlintas di dalam fikiran mereka. Serta dilemparkannya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri daripada dalam. Sambil tangan golongan beriman yang mengepung mereka berbuat demikian daripada luar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran daripada peristiwa itu wahai golongan yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran orang yang demikian, yang demikian buruknya terhadap mereka, tentulah ia akan menyiksa mereka di dunia. Dan akan menyiksa mereka, dan mereka juga akan beroleh azab siksa neraka pada hari akhirat kelak. Jadi surah Al-Hasyr ini, ayat 2 hingga 3 Allah cerita kisah ini. Kisah Yahudi, awal kisahnya disebut dalam sejarah, tahun yang keempat Hijrah ini. Berlaku pembunuhan. Ada seorang Yahudi daripada Bani Nadir, yang namanya Ammar bin Umayyah Ad-Damri. Dia bunuh 2 orang daripada kabilah Bani Kilab. Kabilah Bani Kilab ni kabilah yang juga meterai janji dengan Nabi. Di bawah juga perlembagaan Madinah. Jadi mereka berjanji, kalaulah di kalangan mereka ni berlaku apa-apa sahaja yang berkait dengan kesalahan, maka mereka mesti dihukum. Jadi kabilah Bani Kilab ni, 2 orang penduduknya dibunuh oleh salah seorang daripada penduduk Yahudi Bani Nadir, Ammar bin Umayyah Ad-Damri. Maka seperti yang dijanjikan, Nabi datang minta dia. Nabi datang ke perkampungan Yahudi Bani Nadir. Abu Bakar juga datang dan beberapa orang sahabat lain. Jadi pimpinan mereka, Huyai bin Akhtar, diarahkan di kalangan mereka untuk bunuh Nabi. Jadi perancangannya diminta Nabi tunggu di satu rumah. Di kalangan mereka ni, dia tanya siapa yang sanggup untuk bunuh Muhammad. Cara macam mana? Cara lontarkan batu ataupun gelik batu daripada atas rumah, jatuh, timpa Nabi, Nabi mati. Itu perancangan jahat mereka. Bangunlah seorang lelaki yang namanya Amr bin Jahsh, Yahudi Bani Nadir. Dia kata dia sanggup buat demikian. Kemudian salah seorang di kalangan mereka yang namanya Salam bin Mishkah, dia memberi amaran, dia kata jangan buat, jangan. Kalau kamu buat, Muhammad pasti tahu. Mesti dia tahu. Itu ingatan dia lah kepada kaum dia. Yahudi juga. Tapi mereka tak indah. Tak mengindahkan amaran di kalangan kaum dia. Mereka tetap teruskan perancangan tersebut. Jadi sedang Nabi tunggu, Jibril datang bagi tahu Nabi. Perancangan jahat Yahudi Bani Nadir bukan setakat tak nak bayar dia, khianat kepada perjanjian. Bahkan yang lebih dahsyat, lebih teruk, buat perancangan jahat, pakatan sulit nak bunuh Nabi SAW. Jibril datang bagi tahu. Akhirnya Nabi ajak para sahabat balik. Salah seorang sahabat Nabi tanya Nabi Rasulullah, kan kita datang nak minta dia. Kita belum dapat lagi, kenapa kita nak balik? Nabi kata balik. Jadi sahabat pun diam akhirnya. Ini sahabat Nabi. Tak. Dia tanya, Nabi tak bagi tahu lagi masa itu, maka dia diam. Dia dengar dan dia tak. Sami'na wa ata'na. Ini sifat beriman. Akhirnya dia balik bersama dengan Nabi. Sampai di kota Madinah. Nabi pulang dalam keadaan tergesa-gesa.
Dan Nabi SAW akhirnya bagi tahu perancangan jahat Yahudi Bani Nadir kepada para sahabat. Jadi terkejut sebahagian mereka, terkejut. Dan dalam riwayat itu sebut tentang Nabi SAW hantarkan wakil yang namanya disebut sebagai Muhammad bin Maslamah. Dia datang bagi tahu Yahudi Bani Nadir yang Nabi SAW halau mereka keluar daripada Madinah kerana mereka khianat perjanjian. Tak nak bayar dia satu bak, perancangan paling teruk, paling jahat nak bunuh Nabi SAW. Tempoh diberikan hanya 10 hari sahaja. Jadi Muhammad bin Maslamah sebagai utusan Nabi datang bagi tahu, kalau mereka gagal untuk keluar, tak nak juga keluar, maka mereka akan dipancung hukumannya. Jadi mereka pun tak ada alasan dah. Bersiap-siap nak keluar, tengah kemas-kemas barang-barang. Nabi berletak syarat juga, barang boleh dibawa keluar hanya sekadar muat unta sahaja. Sekadar itu sahaja. Selebih daripadanya dilarang. Dan pedang-pedang mereka, senjata mereka pun dilarang juga dibawa keluar. Jadi dalam keadaan mereka sedang bersiap, datanglah tokoh munafik di zaman Nabi. Ni semua orang kenal, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa munafik zaman Nabi. Banyak perkara yang dia buat di zaman Nabi nak menggagal rancangan Nabi dan para sahabat. Sebelum peristiwa ini, tahun yang ketiga Hijrah, berlaku perang Uhud. Perang Uhud ni Nabi dan para sahabat, bila pasukan Quraisy Mekah ni datang, nak balas dendam. Kalahnya mereka dalam perang Badar. Sebahagian tokoh-tokoh mereka mati dalam perang Badar. Abu Jahal ni, Utbah bin Abi Rabi'ah, Syaibah bin Abi Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Ni tokoh-tokoh Quraisy yang mati dalam perang Badar. Mati dibunuh. Datang nak balas dendam, datang dengan 3,000 pasukan tentera. Nabi persiapkan 1,000 orang pasukan Islam daripada Madinah. Jadi nak keluar berperang ke Madinah. Dalam perjalanan nak keluar tu 300 orang ni balik awal, tak jadi perang. Tinggal 700. 300 orang ni kira munafik lah. Kerana termakan hasutan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni orang munafik zaman Nabi. Jadi dalam tahun yang ke-4 Hijrah ni, kisahnya dia datang lagi. Datang kononnya nak beri sokongan kepada Yahudi Bani Nadir. Dan Allah cerita juga dalam surah Al-Hash ayat yang ke-11. Kisah pengkhianatan orang Islam kepada orang Islam itu sendiri. Yang tadi Yahudi khianat kepada perjanjian satu bab. Ni orang Islam, orang munafik. Allah sebut, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun. Allah sebut, apakah kamu tidak memerhatikan orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab. Allah sebut orang munafik ni saudara dia siapa? Orang kafir. Saudara ni macam adik-beradik lah. Seolahnya Allah nak bagi tahu orang kafir ni dengan orang munafik ni macam adik-beradik. Saudara dia je orang kafir ni. Orang munafik ni kerana dia lebih teruk daripada orang kafir. Orang kafir ni jelas kekafirannya. Tapi orang munafik ni orang yang menzahirkan keimanan, izharul iman wa ibtanul kufur. Tapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka ni manusia yang kufur di sisi Allah, tapi beriman di sisi manusia. Nampak beriman tapi kufur sebenarnya. Mereka lah yang menjadi gunting dalam lipatan. Menjadi duri dalam daging. Kelompok yang telunjuknya lurus, kelingkingnya berkait. Mereka merosakkan, memusnahkan Islam daripada dalam. Baca kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Jatuhnya kerajaan Uthmaniyah. Semuanya kerana kelumpulan ini. Bukan kerana kekuatan musuh daripada luar, tidak. Kerana pengkhianatan daripada umat Islam juga yang mereka ni orang munafik. Jadi zaman Nabi ni, Abdullah bin Ubay bin Salul ni datang berikan sokongan kepada Yahudi. Dia sebut, sesungguhnya jika kamu diusir, nescaya kami pun akan keluar bersama-sama dengan kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada sesiapa pun untuk menyusahkan kamu.
Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Sesungguhnya Allah menyaksikan bahawa mereka merupakan kaum yang berdosa. Allah sebut. Perangai munafik ni tak boleh pakai langsung. Jadi awalnya datang kononnya nak beri sokongan kepada Yahudi lah. Awal ni. Akhirnya Yahudi macam semangat balik lah. Nak lawan Nabi. Nak angkat senjata nak perang. Tapi sampai hari yang dijanjikan dia tak datang. Ni orang munafik. Dia memang tipu. Orang Islam pun ditipu, orang kafir pun ditipu juga. Walaupun ada masanya mereka saling mengambil keuntungan. Dia berbaik dengan orang kafir. Kerana ada kepentingan untuk mereka. Jadi dalam kisah ni dia tak datang sehingga akhirnya Nabi SAW dan para sahabat kepung penduduk Madinah, penduduk Yahudi Bani Nadir di Madinah ini, Nabi dan para sahabat mula bertakbir. Ini cerita zaman Nabi, mereka nak bangkitkan semangat. Jadi mereka mula bertakbir sehingga Yahudi ni kecupuk. Tak berani dah. Munafik tak ada datang tolong. Akhirnya terpaksa keluar juga. Tak ada pilihan. Nah, keluar. Sebelum mereka keluar ni Allah sebut juga dalam Al-Quran. Mereka musnahkan bangunan mereka. Rumah-rumah mereka yang mereka diambil, mereka musnahkan dengan tangan mereka sendiri. Tak nak bagi umat Islam ambil manfaat daripada rumah mereka. Sampai tahap tu. Ini perangai Yahudi. Akhirnya mereka dihalau keluar daripada Madinah. Kumpulan Yahudi Bani Nadir kerana pengkhianatan mereka kepada Nabi SAW. Dan dalam kisah ini, yang berlaku sebahagian kata pada bulan Rabiul Awal. Dan ada yang kata Rabiul Akhir. Di awal Rabiul Akhir. Ada yang kata di akhir Rabiul Awal. Yang tercatat dalam sejarah. Jadi ini pun salah satu sebab. Kalau kita baca sejarah ni, kita akan nampak betapa Yahudi ni masa yang memang tak boleh pegang perjanjian. Isu Palestin ni berapa kali sebelum yang terbaru ni lah. Yang terbaru ni belum ada lagi lah. Bayang-bayang gencatan senjata belum. Yang sebelum ni pun kononnya gencatan senjata dia akan serang juga. Sebab tu jangan pelik. Yang kita pelik bila orang Islam. Orang Islam sebahagiannya tak berani nak bertindak tegas. Ataupun nak menyatakan pendirian, nak support bantu orang Islam, saudara seagama sendiri. Ada sebahagian orang Islam rasa tak boleh nak tinggal. Nak ikut barang-barang Yahudi. Barang Yahudi memang seolahnya sebati jadi darah daging dia dah. Sedangkan lama dahulu para ulama sebut. Kalau kita beri sokongan kepada ekonomi mereka. Kita beli produk barangan mereka seolahnya kita beli sebiji peluru untuk bunuh saudara seagama kita di bumi Palestin. Tapi sebagai Islam ni tak kisah pun. Dia tak ada rasa pun. Dia mati rasa. Produk-produk Yahudi ni dah menjadi sebati dalam jiwa mereka. Ini yang kita sedih. Ini yang kita sangat kesal. Yang sangat kita kata menyebabkan kita terkilan. Musuh Islam membenci Islam. Kita tak boleh. Kerana itu memang dah watak dia dah. Allah dah sebut. Yahudi dan Nasara lebih lagi. Lantangga angkal Yahud wala Nasara. Hatta tattabi'a millatam. Dia tak akan reda selama-lama. Sehingga mana kita ikut milah, kita ikut hidup, kita ikut cara hidup agama dan sebagainya. Itu dia nak sampai tahap tu. Dan ada sebagai orang Islam dia ikut. Kita bincang hari akhir zaman itu kan Nabi kata ikut sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga yang diikuti Yahudi dan Nasara masuk lubang biawak lattaba'tumuhu. Hatta law dakhalu fi juhrida lattaba'tumuhu. Dia akan masuk juga. Dia ikut sebagai orang Islam, budaya mereka, cara hidup mereka. Perkataan mereka, pakaian mereka, segala-galanya sebagainya barat Yahudi Israel. Itulah kiblatnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita bersama.